Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua. Datuk Nawaratnam Appadurai adalah komandan pasukan polis V69 Komando yang pertama dalam jangka masa 14 tahun dari tahun 1969. Rekod menunjukkan 35 pengganas komunis terbunuh dan 50 lagi ditangkap di dalam hutan dalam negara. Itu adalah prestasi Komando Pasukan Polis V69 dalam jangka masa 14 tahun dari 1969. Pasukan 69 Komando pada masa itu berada di bawah kepimpinan komander pertamanya iaitu Superintenden Datuk Nawaratnam Appadurai. Kemudian beliau juga dilantik sebagai komander pertama Unit Tindakan Khas Anti Keganasan sebagai penolong Pesuruhjaya selama 3 tahun sehingga 1986. Beliau bersara setelah 32 tahun berkhidmat pada tahun 1988 sebagai penolong kanan Pesuruhjaya 1 bintang setelah memerintah Brigade Tenggara PGA, pasukan gerakan AM yang berpusat di Pahang yang mengawasi 6 batalion infanteri. Dipetik dari temu ramah beliau bersama New Street Time, beliau menceritakan pengalaman dan episod mengerikan yang beliau dan orang-orangnya harus hadapi terhadap pengganas Parti Komunis Melaya PKM pada suatu masa dahulu. Kami tidak hanya berada di bawah ancaman musuh, tetapi kami juga harus menanggung risiko yang ditimbulkan oleh serangga mematikan, binatang, bobby trap ataupun jerangkap sama, keadaan muka bumi dan lingkungan di hutan. Walaupun menghadapi banyak cabaran, ramai lelaki yang tidak sabar untuk bergabung dengan kami di dalam operasi. Kami tidak pernah kekurangan rekrut, kata Nawaratnam dalam wawancara eksklusif bersama New Street Time. Beliau adalah seorang pegawai muda pada ketika itu yang bosan dengan tugas pentadbiran dan menginginkan tindakan. Tahun-tahun awal saya di dalam pasukan adalah sebagai pegawai penyiasat di bandar-bandar dan kemudiannya sebagai instruktur untuk melatih pegawai. Saya terus-menerus mendambakan operasi di lapangan dan peluang saya datang semasa konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1964, katanya sambil menambahkan bahawa dia berkhidmat selama 1 tahun dengan Constabulary Sarawak di samping Gurkha Rifle Regiment. Saya banyak belajar dari Gurkha mengenai perang hutan ketika beroperasi di sepanjang perbatasan Sarawak Kalimantan sempadan dengan Indonesia. Ini mendorong keinginan saya untuk menjalankan tugas perang di hutan, katanya. Sebelum menyertai pasukan polis, beliau adalah seorang guru sekolah pada tahun 1954. Sebelum bergabung dengan polis setahun kemudian, dia kemudiannya diumumkan sebagai instruktur latihan. Tetapi dia menyatakan rasa tidak selesanya kepada atasan kerana dia ingin berkhidmat dengan pakaian yang lebih aktif. Masa yang ditunggu beliau tiba ketika Regimen Perkhidmatan Udara Khas Britain ingin menubuhkan skuadron lelaki tempatan untuk tugas khas dan operasi di dalam hutan. Sebagai ketua pengajar sekolah latihan PGA di Ulu Kinta, Perak, Nawaratnam ditugaskan untuk memilih yang terbaik di antara 200 pemohon. Akhirnya hanya 54 orang yang berjaya dan dia menjadi komander pertama skuadron V69 pada tahun 1970. 8 tahun kemudian, dia dinaikkan pangkat sebagai pegawai Komando Batalion V69 dengan pangkat penguasa. Pada tahun 1983, Nawaratnam ditugaskan untuk menubuhkan UTK sebagai komandan pertama sebagai penolong Pesuruhjaya. Seperti 69 komando, keberadaan UTK ditutup dengan rahsia dan pergerakan kami tersembunyi. Ini adalah untuk melindungi kepentingan anggota dan keluarganya. Anggota pasukan kami beroperasi sebagai keluarga yang rapat dan kami ditugaskan untuk misi berbahaya termasuk rompakan bersenjata, penculikan, rampasan dan jenayah terkenal yang lain. Sebilangan anggota kami juga terlibat dalam memberikan perlindungan, katanya. Kedua-duanya iaitu 69 Komando dan UTK sejak itu digabungkan sebagai arahan operasi khas SOCOM, Special Operation Command.
Antara tugas utama yang dilakukan 69 komando pada zamannya adalah drama tebusan di penjara Pudu, Kuala Lumpur pada tahun 1986 dan di Kuantan, Pahang setahun kemudian. Kejayaan polis melalui unit V69 Komando menumpaskan komunis pada satu masa dahulu jelas membuktikan keupayaan sebenar pasukan itu untuk menjadi komponen penting benteng keselamatan negara. Kejayaan pasukan ini membuatkan dunia mengiktiraf keupayaan Malaysia sebagai satu-satunya negara di dunia yang berjaya menangani ancaman komunis, sehingga mereka menyerah diri pada 1989. Nawaratnam dianugerahkan dengan Panglima Jasa Negara PJN pada tahun 2012, 24 tahun selepas beliau bersara. Beliau juga telah menulis buku The Spear and the Karambit, The Exploit of V69, Elite Fighting Force Malaysia 1968-1989. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti.